Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dia berikan kepada kita ini kesempatan untuk menyambung kembali bacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah setelah hampir lebih daripada 2 minggu lebih bercuti tidak buat live, dan insya-Allah kita akan sambunglah pada malam ini. Dan kita masih lagi pada bab yang pertama berkenaan dengan ciri-ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada hadis yang ke-7. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fi darin amin. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu wa kana wasfan an hilyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufahhaman yatala'la'u wajhuhu ta'allu'al qamar lailatul badr atwala minal marbu' wa aqsara minal mushazzab azim al-hamah rajil al-sya'ri ini farqat aqiqatuhu farqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayh idha huwa wafrah azharul lawni wasi'al jabin azajjal hawajib sawabigha min ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Maksudnya diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yakni anak kepada Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Sebab itu kita sebutkan juga Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menunjukkan kepada dua lah, kepada Al-Hasan dan juga Sayyidina Ali. Kalau seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha. Tapi kalau seperti mana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kita akan sebut radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bercerita, aku telah bertanya bapa saudaraku dari sebelah ibuku, iaitu Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu, yakni telah menyifatkan inilah Sayyidina Hasan bertanya kepada bapa saudaranya, yakni Hind bin Abi Halah, telah menyifatkan tentang peribadi Rasulullah SAW di mana
Beliau menggambarkan tentang kecantikan sifat peribadi Nabi SAW. Aku ingin dia menceritakan kepadaku sebahagian daripada sifat itu untuk aku mengetahuinya. Ini kerana apa? Kenapa Sayyidina Hasan nak tahu tentang sifat Nabi SAW? Kerana tatkala kewafatan baginda Nabi SAW, Sayyidina Hasan ini masih lagi kecil, yang tak dapatlah melihat dan meneliti sifat-sifat baginda secara mendalam. Nabi SAW wafat pada ketika mana Sayyidina Hasan ini masih kecil, dan tidak dapatlah Sayyidina Hasan ini nak tahu dengan lebih dalam lagi tentang bagaimana ciri-ciri fizikal Nabi SAW ataupun sifat-sifat Nabi. Lalu beliau menceritakan, inilah Hind bin Abi Halah ni menceritakan kepada Sayyidina Hasan, Rasulullah SAW ialah seorang yang berjiwa besar dan digeruni oleh hati dan mata yang memandangnya. Nabi SAW seorang yang berjiwa besar. Seorang yang berjiwa besar dan digeruni. Digeruni ni bukan maksud takut, tetapi dengan maksud haibah Nabi SAW. Wajah baginda bersinar bagaikan rembulan pada malam purnama. Ini betapa indahnya Nabi SAW, sehingga kan boleh digambarkan bahawa Nabi SAW itu lebih indah daripada rembulan di malam purnama. Kalau kita lihat pada tengah bulan kalender Islam, bulan itu akan penuh dan bercahaya. Dia akan bulan penuh lah dan bercahaya. Dan kalau kita lihat daripada bawah ni, kita akan melihat keindahan, melihat kecantikan. Seperti itu jugalah bila kita ini dapat melihat Nabi SAW, kita akan terpegun dengan kecantikannya, dengan keindahan wajahnya. Dan sebab itu disebutkan digeruni tadi tu, rasa macam kita terlalu indah lah pandangan kalau kita dapat memandang Nabi SAW. Baginda seterusnya kata Hind bin Abi Halah, Hindun bin Abi Halah, baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana. Baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana ketinggiannya, namun lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Seperti mana yang kita sebutkan pada hadis yang sebelum, Nabi SAW ini tidaklah terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nabi SAW itu kadar pertengahan. Ukuran kepalanya besar. Ukuran kepala besar ni bukan bermakna kepala besar, tapi berbentuk kepala besar ini dengan maksud Nabi SAW itu mempunyai akal dan fikiran yang baik, akal dan fikiran yang sihat. Tu. Rambut Nabi SAW rambut ikal, yakni lurus berombak. Ikal mayang, lurus berombak, beralun. Apabila rambut baginda panjang sehingga menyebabkan ia mudah dibelah, maka baginda mudah membelahnya. Nabi SAW ada, di mana yang kita sebutkan pada hadis-hadis yang sebelum, Nabi SAW ini mempunyai 3 jenis rambut, wafrah, limah dan juga jummah. Jummah ini adalah rambut yang paling panjang sehingga boleh mencecah kedua bahu. Rambut Nabi SAW kalau paling panjang akan mencecah kedua bahu baginda Nabi SAW. Apabila rambut baginda panjang sehingga menyebabkan ia mudah untuk dibelahlah, disikat, maka baginda mudah membelahnya. Yakni seperti mana sebaik saja selepas mandi, iaitu rambut dalam keadaan lembut dan mudah diurus, baginda akan membelahnya. Nanti dia sebutlah belah sikat tu macam mana. Jika tidak, maka tidak dibelah, yakni dibiarkan berjuntai ke atas dahi. Nabi SAW kalau rambutnya dalam mudah untuk disikat, maka Nabi SAW akan sikat. Tapi kalau tidak, Nabi SAW akan biarkan sajalah sehingga rambutnya berjurai ke atas dahi. Seterusnya kata Hindun bin Abi Halah lagi, rambut baginda melepasi cuping telinga jika baginda menjadikannya dalam keadaan wafrah. Ini menunjukkan bahawa
Tadi tu ada huraian lah. Jika tidak, maka tidak dibelah, yakni dibiarkan berjuntai ke atas dahi. Ini menunjukkan bahawa harus kita ini membelah rambut atau membiarkan sahaja. Membelah ni maksudnya menyikat lah. Menyikat rambut atau membiarkan sahaja. Namun membelahnya ataupun menyikatnya adalah lebih baik berdasarkan hadis yang dikemukakan dalam bab 3 nanti. Nanti dalam bab 3 nanti, bab ketiga nanti akan diceritakanlah tentang berkenaan dengan rambut Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah mencukur rambut kecuali untuk tujuan ibadah atau umrah sahaja. Dan ada waktu-waktu baginda memotongnya. Nabi SAW ni tidak pernah untuk cukur kepalanya habis cukur kepala, melainkan untuk tujuan haji ataupun ibadah kepada Allah, haji atau umrah lah. Selebihnya Nabi SAW akan biarkan rambut baginda Nabi panjang, ataupun kadang-kadang ada waktu-waktunya Nabi SAW memotong rambut. Ikutlah. Kadang Nabi buat rambut wafrah, kadang Nabi buat rambut limah, dan Nabi biarkan sehingga menjadi jummah, rambut panjang lah. Warna kulit baginda putih bercahaya atau bersinar. Warna kulit baginda putih bercahaya atau bersinar, yakni rambut Nabi SAW ada kalanya ni mana ni? Bukan. Rambut baginda melepasi cuping telinga jika baginda menjadikannya dalam keadaan wafrah. Ni kita dah sebutkanlah pada hadis yang sebelumnya. Jadi kita teruskan, warna kulit baginda putih bercahaya atau bersinar, di mana oleh sebab bercampurnya dengan warna kemerahan. Ini putih bercahaya. Nabi SAW ni bukanlah nak dikatakan putih pucat ataupun merah seperti mana merah yang betul-betul merah lah. Tapi Nabi SAW ni adalah putih bercahaya atau bersinar. Ataupun ada hadis lain menyatakan Nabi SAW berkeadaan putih kemerah-merahan. Dahi pula luas, yakni tinggi dan lebar. Dua alis atau keningnya melengkung tipis dan panjang hingga ke penghujung mata, tetapi tidak sampai bertemu antara dua kening. Antara dua alis itu terdapat urat yang akan timbul apabila baginda Nabi SAW marah. Di antara dua kening baginda Nabi akan timbul satu urat dekat sini, dekat tengah. Akan timbul satu urat dekat sini jikalau Nabi SAW dalam keadaan marah. Nabi SAW marah bukannya dia terus marah orang dan sebagainya. Tapi Nabi SAW ini dia kalau marah timbul urat di tengah-tengah di antara dua kening ataupun dua alis dua kening Nabi SAW. Akan nampak. Kalau dah timbul tu bermakna para sahabat tahulah Nabi SAW dalam keadaan sedang marah. Tapi Nabi SAW tidak marah kepada para sahabat ataupun melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Cumanya kalau nak tahu Nabi SAW dalam keadaan marah ataupun tidak, akan timbul lah. Kalau marah akan timbul urat di tengah-tengah di antara dua kening. Timbul urat. Kadang-kadang ada juga kalau kita tengok kawan-kawan kita pun kadang-kadang tengah marah pun akan timbul lah urat dekat tengah-tengah ni. Jadinya hadis ni sebenarnya hadis yang ketujuh ni hadis yang panjang. Mungkin akan ada sampai beberapa 2 atau 3 siri lah untuk kita habiskan hadis ni, sebab dia sangat-sangat panjang. Dan untuk pada malam ni cukuplah kita dapat tahu tentang beberapa sifat gambaran Nabi SAW. Antaranya seperti mana yang kita dapat tengok bahawa Nabi SAW itu lebih bersinar bagaikan rembulan pada bulan purnama. Itu betapa indahnya Nabi SAW, itu sehingga kan bulan purnama itu pun tidak mampu untuk mengatasi keindahan ataupun kecantikan Nabi SAW. Jadinya setakat itulah kita punya perkongsian hadis yang ketujuh. Ini part 1 lah, siri yang ketujuh
part 1, dan kita akan sambung pada hari esok insya-Allah dalam dua siri lah kita akan habiskan hadis yang ketujuh ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.